Assalamualaikum semua, dalam video ini saya akan membentangkan bahagian pendahuluan dalam esai ini. Antara perkara yang akan diterangkan adalah saya akan menyentuh secara ringkas berkenaan definisi masyarakat dan masyarakat majmuk. Selain itu, akan mengulas sedikit tentang pendapat tokoh berkenaan masyarakat majmuk, seterusnya menyatakan kesan masyarakat majmuk kepada perpaduan kaum di Malaysia, yang juga merupakan isi perbincangan penulisan esai kumpulan kami. Definisi masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dalam satu kawasan. Masyarakat juga boleh dikaitkan sebagai jaringan berhubungan antara pelbagai individu. Definisi majmuk pula didefinisikan sebagai sesuatu yang terdiri atau terbentuk daripada beberapa bahagian tetapi merupakan kesatuan. Untuk pendapat tokoh, sebuah masyarakat majmuk merupakan satu masyarakat yang muncul akibat daripada dasar-dasar kolonial di mana penghijraan penduduk mengikut kehendak sistem ekonomi, politik, dan sosial yang tersendiri. Beliau juga menguraikan bahwa masyarakat majmuk merujuk kepada manusia yang bercampur tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi berpisah dalam sistem politik yang sama. Hal ini karena masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa, idea, dan keadaan sendiri. Antara kesan yang muncul akibat pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah kepelbagaian etnik, mewujudkan landscape budaya, berkongsi ekonomi dalam acuan sesama masyarakat, pertukaran budaya, sistem pendidikan yang sama. Kesan-kesan tersebut akan diterangkan oleh ahli kumpulan seterusnya. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Oke, seterusnya kita pergi ke pelbagaian etnik. Pertama, sumbangan budaya. Setiap etnik di Malaysia membawa bersama budaya, tradisi, bahasa, makanan, dan kesenian yang tersendiri. Kepelbagaian etnik ini melahirkan kepelbagaian budaya yang kaya hingga mewujudkan persekitaran yang penuh dengan warisan budaya yang pelbagai. Terusnya, kekayaan sosial. Kepelbagaian etnik menyebabkan berlakunya interaksi yang boleh membolehkan masyarakat belajar dan berfungsi pengalaman. Yang ketiga ialah peluang ekonomi. Wujudnya ekonomi yang luas untuk semua golongan, sama ada dalam sekitar perniagaan, industri, atau pekerjaan. Kerjasama ekonomi antara kumpulan etnik dapat mengukuhkan ekonomi negara dan mewujudkan kemakmuran bersama. Seterusnya, mewujudkan landscape budaya yang pelbagai. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia telah membawa kepada kesan negatif dan juga kesan positif terhadap perpaduan kaum. Salah satunya kesan terhadap perpaduan ke atas pembentukan masyarakat majmuk adalah mewujudkan landscape budaya yang pelbagai. Kesan yang berlaku ini menyebabkan semua etnik yang datang dari latar belakang yang berbeza berinteraksi dan saling belajar memahami budaya antara satu sama lain. Hal ini dapat menyumbang kepada penggayaan masyarakat di Malaysia. Antara kesan positif adalah fahaman pluralisme. Ini juga telah mewujudkan platform untuk sikap yang lebih bertolak ansur dan inklusif terhadap kepelbagaian budaya dan agama. Pluralisme di sini boleh ditakrifkan sebagai pendirian menyokong kewujudan bersama secara aman dan kepelbagaian budaya. Fahaman pluralisme di sini lebih menekankan kepada penerimaan terhadap perbezaan sesuatu, aspek budaya, bahasa, makanan, dan sebagainya. Terwujudlah landscape budaya yang menggalakkan pemahaman dan penghayatan tradisi, kepercayaan, dan gaya hidup yang berbeza. Ia juga telah membawa kepada kemunculan identiti pelbagai budaya yang unik kepada Malaysia dan telah membantu dalam membentuk identiti nasional negara. Ini dapat memupuk semangat perpaduan dan berfungsi warisan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sikap toleransi yang tinggi dalam masyarakat membolehkan masyarakat mampu mencapai keharmonian dalam kepelbagaian beragama. Selain itu, kesan negatif, yaitu cabaran mengurus perbezaan agama dan budaya yang boleh menjana konflik serta membawa kepada persepsi ketidaksamaan dan diskriminasi, yaitu fahaman pluralisme yang ditanamkan dalam masyarakat adalah salah dan telah diputar belit sehingga telah menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat umum.
Perbezaan agama, budaya, dan etnik ini menyebabkan berlakunya diskriminasi terhadap kumpulan etnik dan penganut agama tertentu. Selain itu, berita, akhbar, dan rancangan televisyen turut disiarkan mengikut bahasa kaum masing-masing, di mana negara kita mempunyai pelbagai kaum, budaya, dan agama, dan ini akan berlakunya hal seperti ini, yaitu penyampaian berita melalui televisyen, yaitu punya bahasa kaum masing-masing, menyebabkan di antara kaum lain tidak berpuas hati dengan perkara sebegini. Hal ini dapat menimbulkan ketidakselesaan, ketidakfahaman antara kaum yang lain di negara Malaysia. Oleh itu, kita perlu bertolak ansur di antara satu dengan yang lain, walaupun berbagai agama, budaya, dan kaum di Malaysia. Dalam ekonomi, pembentukan masyarakat majmuk ke atas perpaduan kaum di Malaysia telah mewujudkan perkongsian ekonomi dalam acuan sesama masyarakat. Ekonomi merupakan satu cabang sains yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Ini termasuklah pengeluaran, penggunaan melalui pemboleh ubah yang dapat diukur melalui analisis pengeluaran, pengedaran, penggunaan barang, dan perkhidmatan. Sebelum kemerdekaan, hubungan etnik di Malaysia dipisahkan oleh faktor perbezaan sumber ekonomi yang berasaskan kaum. Contohnya, orang Melayu mengamalkan aktiviti ekonomi yang berasaskan pertanian, manakala orang Cina menceburi bidang perniagaan dan perdagangan, manakala orang India pula bekerja di sektor perdagangan. Namun begitu, aktiviti ekonomi yang berasaskan kaum di Malaysia telah dihapuskan melalui pengenalan Dasar Ekonomi Baru atau DEB. DEB ini bertujuan untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan di negara Malaysia serta menyusun semula ekonomi negara. Sehubungan dengan itu, kerjasama masyarakat di Malaysia dalam bidang ekonomi dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber yang ada di negara ini. Pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan perkembangan biji timah telah banyak berlaku sehingga mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi moden yang berteraskan industri berasaskan buruh. Disebabkan hal ini, maka keperluan pemodenan kesarana yang baru memerlukan tenaga buruh diperkenalkan. Secara tidak langsung, ia telah memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat dari berbagai kaum sekaligus mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Semua lapisan masyarakat juga berpeluang untuk menyumbang kepada aspek ekonomi, dan peluang ekonomi akan diagi dengan adil dan saksama kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum. Contohnya, semua masyarakat boleh mencapai pekerjaan penuh tanpa diskriminasi, serta syarikat juga hendaklah mengubah pekerja tanpa mengira kaum. Di samping itu, penglibatan berbagai kaum dalam urusan ekonomi dapat mewujudkan sikap saling membantu dan interaksi yang lebih mesra antara kaum. Justru, perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat majmuk di Malaysia ini akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih erat lagi dengan budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan pelancong asing. Hal ini karena berlakunya pertukaran nilai mata wang Malaysia dengan nilai mata wang negara luar. Tidak dinafikan juga perpaduan di negara ini dapat mewujudkan pasaran yang luas bagi menggalakkan pelaburan asing dan berkembang industri pertanian. Seterusnya, sektor pelancongan juga dapat dimajukan dan meningkatkan ekonomi negara. Oleh itu, jelaslah bahawa perkongsian ekonomi dalam acuan sesama masyarakat adalah salah satu kesan daripada pembentukan masyarakat majmuk ke atas perpaduan kaum di Malaysia. Pertukaran budaya melibatkan pertukaran timbal balik simbol, artifak, genre, ritual, atau teknologi antara budaya dengan kuasa simetri atau juga dikenal sebagai proses saling bertukar pengalaman dengan pengetahuan antara dua atau lebih budaya yang berbeza. Sebagai contohnya,
bahasa, seni, kepercayaan, dan budaya. Antara sebab yang mendorong kepada pertukaran budaya ini ialah interaksi atau komunikasi, perdagangan, migrasi, pelancongan, perkawinan campur, media sosial, dan platform-platform lainnya. Namun begitu, walaupun terjadinya pertukaran budaya ini, mereka tidak akan melupakan adat atau tradisi asal mereka. Pertukaran budaya ini dapat menghasilkan pengayaan budaya menjadi sumber inovasi dan kreativiti, serta dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi. Pengayaan budaya melibatkan penyerapan, adopsi, atau integrasi elemen-elemen budaya baru ke dalam budaya sedia ada. Apabila masyarakat yang berbeza budaya saling berinteraksi, mereka dapat saling belajar dan mengenali keunikan budaya mereka. Seterusnya, menjadi sumber inovasi dan kreativiti yang mana jelas kelihatan dalam bidang seni seperti tarian dan musik. Ini juga mampu membentuk budaya baru dengan penggabungan dan penyatuan budaya yang berbeza atau disebut sebagai sinkretisme budaya. Akhir sekali, meningkatkan pemahaman dan toleransi yang mana dapat mendekatkan masyarakat secara emosional serta memperkuat ikatan sosial. Aktiviti seperti pertukaran pelajar mampu membuka hati pelajar untuk menerima budaya di tempat lain tanpa merendahkan suku lain. Seterusnya, sistem pendidikan yang sama. Dasar pendidikan kerajaan yang mentadbir adalah penting dalam proses pembentukan perpaduan kaum di negara ini. Pendidikan merupakan satu usaha yang sistematik untuk menyampaikan pengetahuan dan kemahiran kepada masyarakat. Dan ia memainkan peranan penting dalam membentuk sikap, nilai, dan persepsi generasi muda. Pertama, pendidikan inklusif dan persamaan peluang, di mana ia memberi peluang yang sama rata kepada semua masyarakat tanpa mengira latar belakang kaum. Oleh itu, pelajar dapat berinteraksi dan belajar bersama-sama. Ini meningkatkan kesedaran dan juga toleransi pelajar dari berbagai latar belakang dan mereka saling bertukar-tukar fikiran atau berkongsi ide dalam membentuk masyarakat yang hidup, aman, dan damai. Seterusnya, yang kedua, membina pemahaman yang sama dalam kalangan masyarakat. Pelajar menggunakan bahasa pengantar yang sama, yaitu bahasa Melayu di sekolah. Dengan itu, pelajar dapat berinteraksi dengan baik dan saling memahami antara satu sama lain. Bahasa pengantar ini wajib digunakan di sekolah kerana bahasa Melayu adalah bahasa ibunda dan mudah untuk difahami oleh semua kaum di Malaysia. Yang ketiga, pengajaran nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, di mana ia memberi kesan positif kepada masyarakat dan juga pelajar menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka dan mereka akan mengaplikasikan nilai-nilai murni tersebut semasa berada di dalam atau di luar sekolah. Kesimpulannya, sistem pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan perpaduan di negara ini dan sistem pendidikan juga merupakan tunjang kepada kesepaduan dan perpaduan kaum. Jadi, saya berharap sistem pendidikan di Malaysia akan semakin berkembang dan akan mengambil berat tentang perpaduan kaum di Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Sebagai kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk telah memberi kesan yang positif dan negatif terhadap perpaduan negara. Ia bergantung terhadap cara seseorang itu berpikir sama ada dari aspek negatif maupun positif. Pembentukan masyarakat majmuk ini juga telah memberi kesan yang besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik negara. Akibat daripada pembentukan masyarakat majmuk ini telah berlaku interaksi yang besar antara masyarakat, sehingga telah menyebabkan masyarakat telah berlaku pertukaran ide dan pendapat yang telah menyebabkan kemahiran berpikir mereka telah meningkat.
Selain itu, wujudnya keharmonian antara masyarakat karena mereka saling memahami budaya dan etnik masing-masing. Keharmonian yang terbentuk ini telah menyebabkan ekonomi negara telah meningkat karena telah menarik minat pelabur asing untuk melabur di negara ini, dan juga politik negara sentiasa berada dalam keadaan yang stabil.